Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita berada pada siri terakhirlah untuk sujud sahwi. Pada siri yang ketiga, kita lihat pada malam ni insya-Allah sebab-sebab yang perlu sujud sahwi. Kita akan habiskan kesemuanya. Kemudian kita akan ulangkan yang mana yang penting yang sebelum ni kita telah bincangkan. Di antara sujud sahwi, sebab-sebab yang perlu kita tahu sujud sahwi adalah sesuatu perbuatan yang buat dengan sengaja batal, buat dengan tak sengaja tidak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Ini kita dah bincangkan pada awal-awal dahulu. Okey. Sebab di sana ada juga masalah perbuatan yang tak batal dengan sengaja. Sengaja pun tak batal, terlupa pun tak batal. Untuk masalah ini tak disunatkan sujud sahwi. Maksudnya bila dia buat sengaja tak batal, terlupa lagi tak batal, itu tak disunatkan sujud sahwi. Yang disunatkan sujud sahwi sengajanya batal, tak sengaja maka tak batal tapi disunatkan sujud sahwi. Contohnya seperti makan sedikit lah. Contoh ada celahan gigi kita tu, ada makanan sikit, nasi ke apa ke, tertelan. Bila kita panggil tertelan, bila tertelan ni sepatutnya, ataupun kita katakan kita terlupa yang makan sedikit tu batal. Dah tertelan dah, baru teringat, rupanya tak boleh telan, baru belajar semalam batal. Maka bila dia terlupa, pada ketika tu disunatkan sujud sahwi. Kalau sengaja maka membatalkan solat. Kemudian memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya, seperti Al-Fatihah, itu juga disunatkan sujud sahwi. Pindahkan tempat. Apa maksud pindah tempat Fatihah ni? Sepatutnya dibaca ketika qiyam, berdiri, tapi dia pergi baca Fatihah ketika rukuk, ketika sujud, maka disunatkan sujud sahwi kerana memindahkan rukun qauli. Rukun qauli adalah membaca Al-Fatihah. Pindahkan tempat, maka disunatkan sujud sahwi. Okey. Sebenarnya baca Quran ni disunatkan pada qiyam saja. Rukuk tak disunatkan baca Quran. Sujud pun tak disunatkan baca Quran. Itu tempat berzikir, tempat doa dan juga zikir, bukan tempat baca Quran. Hukumnya makruh. Jadi membaca Al-Fatihah itu rukun qauli. Pindah ke rukun qauli kepada bukan tempatnya, disunatkan sujud sahwi. Ada juga pindah rukun qauli bukan pada tempat. Contohnya seperti mana kita baca Fatihah kemudian surah, tapi dia baca surah dulu kemudian Fatihah. Itu tak perlu sujud sahwi. Dia tak pindah. Dia tak pindah tau. Maksud saya yang katakan disunatkan sujud sahwi bila dia pindah. Pindah tu tukar tempat. Sepatutnya qiyam, tukar ketika rukuk baca Fatihah. Maka hukumnya makruh. Dan baca Fatihah ketika rukuk tu makruh dan disunatkan sujud sahwi. Kalau baca ayat Quran lain tak disunatkan sujud sahwi lah, tetapi makruh. Jadi di sini kita nak highlight kan, iaitu membaca Fatihah bukan pada tempat, bukan membaca Quran. Baca Quran tak sunat sujud sahwi, cuma makruh je. Tuan-tuan ketika rukuk, ketika sujud, tuan-tuan baca surah Wad-Duha ke, surah Alam Nashrah ke, maka hukumnya makruh. Sebab rukuk sujud bukan tempat untuk membaca Al-Quran. Tuan-tuan akan lihat tempat berzikir ini ada atau tempat berzikir ada ketikanya tak sesuai untuk berzikir. Ada 5 tempat dalam kitab azkar pun ada sebut 5 tempat. Dalam tandas, ketika bersama dengan isteri, ada beberapa tempat lah tak disunatkan untuk berzikir. Tetapi dalam solat ada tempat yang tak sesuai membaca Al-Fatihah ataupun membaca Quran secara umum. Jadi bila rukuk membaca Quran tak sunat sujud sahwi.
bila membaca Fatihah ketika rukuk adalah disunatkan sujud sahwi. Sebab apa ya? Sebab apa disunatkan sujud sahwi? Kerana memindahkan rukun qauli. Tadi ketika qiyam baca surah, baca Fatihah. Tak disunatkan sujud sahwi sebab dia bukan tukar. Dia bukan pindah tempat. Cuma dia tukar surah dengan bacaan surah kemudian Fatihah. Cuma dia tak disunatkan sujud sahwi di sini, tetapi disunatkan untuk dia baca balik surah selepas daripada Fatihah. Sebab surah yang dibaca sebelum Fatihah tak diiktibar sebagai sunat. Yang dikatakan sunat yang diambil kira oleh syariat dalam mazhab Syafi'i adalah surah yang dibaca selepas daripada Fatihah, bukan sebelum daripada Al-Fatihah. Okey. Kemudian ketika mana rukuk baca Fatihah boleh ke? Hukumnya makruh. Baca apa-apa Quran pun makruh. Cuma kita katakan ketika kalau kita lupa ketika qiyam baca Fatihah, tak boleh baca ketika rukuk. Tak boleh baca Fatihah ketika rukuk. Sebab Fatihah ni tempatnya hanya pada qiyam saja, pada berdiri saja. Tuan-tuan kalau terlupa baca Fatihah ketika qiyam, kena bangun baliklah baca Fatihah. Tak perlu baca ketika rukuk ataupun sujud. Dan ketika mengikut imam, tak boleh kita ikut kita terlupa baca Fatihah, ketika imam sujud kita cepat-cepat bangun balik baca Fatihah. Imam beri salam tambah satu rakaat. Dia ada disiplin ilmu lah dalam disiplin ilmu dalam fiqh ni. Kalau semayang berjemaah, masalah sekiranya berlaku begini, semayang seorang-seorang berlaku masalah begini. Okey. Kemudian ada juga di sana satu perbuatan yang mana batal sengaja tetapi tidak batal kalau terlupa dan tidak disunatkan sujud sahwi. Kita bagi tahu tadi perbuatan yang sengajanya batal, kalau terlupa tak batal, disunatkan sujud sahwi. Tapi dekat sini dia kata ada juga situasi yang tak disunatkan sujud sahwi. Sengajanya batal, tak sengaja tak batal, tapi tak disunatkan sujud sahwi. Tadi kata disunatkan sujud sahwi. Situasi dia bila mana orang yang sembahyang di dalam safar, bila mana dialihkan tunggangan dia zaman dululah, kalau dia naik kuda ke apa, dialihkan tunggangan dia daripada kiblat dalam keadaan dia terlupa, kemudian sekarang dia sedang sembahyang, jadi cepat-cepat dia alih ke arah kiblat, maka tak disunatkan sujud sahwi, walaupun sengajanya boleh membatalkan solat. Cuma orang Melayu kita pelik ni. Sebab apa tau? Sebab sembahyang sunat di atas kenderaan. Sembahyang sunat ni, naik kereta boleh sembahyang sunat, naik motor boleh sembahyang sunat, tapi keselamatan nyawa itu diutamakanlah. Jadi maksudnya bila tuan-tuan bawa kereta, boleh sembahyang sunat, saja aku solat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila rukuk, buat isyarat sikit, tunduk rukuk. Bila sujud, tunduk sikit lagi, tapi mata kena tengok depan lah, jangan mata tengok bawah, habislah. Jadi itu ketika sembahyang sunat. Tuan-tuan kena faham, maksud saya dibenarkan solat di atas kenderaan ataupun dalam kenderaan untuk sembahyang sunat. Sembahyang fardu sama sekali tak boleh. Jangan pula kita kata jam hari ni tak sembahyang asar lagi. Ustaz kata dia boleh sembahyang atas kereta, dalam kereta boleh. Jadi dia pun sembahyang dalam kereta, sembahyang saja aku sembahyang fardu asar. Jadi sembahyang fardu tak boleh lah. Sembahyang fardu tak boleh. Yang maksud saya sembahyang sunat boleh. Sebab sembahyang sunat ini dia masyaqqah, kita panggil susah, kita nak hadap ke arah kiblat tu payah. Jadi bila payah nak hadap ke arah kiblat, sebab tuan-tuan pergi, bukan perjalanan tuan-tuan semua nak hadap ke arah kiblat. Kalau ada sungai depan, nak arah kiblat juga, jadi masuk dalam sungai. Jadi maksud kita boleh pusing kat mana arah, cuma yang penting adalah niat sembahyang sunat. Okey, niat sembahyang sunat di dalam kenderaan boleh. Tapi orang Melayu jarang buat lah. Orang Melayu jarang buat. Dia kata alang-alang sembahyang sunat, baik dia pasang radio, baik dia dengar berita dalam radio. Okey. Ataupun macam-macam kerja dia boleh buat. Dia main handset dalam kereta pun boleh. Tapi kena nyorok-nyorok lah. Jangan sampai lihat dekat trafik. Bila trafik lihat, kena saman.
dibuat diam-diam. Jadi sembahyang sunat ini adalah disunatkan. Ketika mana pun tak apa. Yang pentingnya apa dia? Yang pentingnya ialah bila rukuk sujud sikit, tunduk sikit lagi. Yang penting jangan kita abaikan keselamatan nyawa lah. Itu je. Jadi di sini dia nak bagi contoh apa dia? Bila mana tuan-tuan dah tahu ini arah kiblat ni, memang arah tuju tuan-tuan pun memang ke arah tu, ke arah kiblat tu, tempat tu. Cuma saja-saja melencong ikut jalan lain. Tiba-tiba teringat, ni tengah semayang ni, tengah bawa motor tengah semayang ni, pusing balik ke arah jalan, ke arah kiblat tadi. Maka hukumnya tak disunatkan sujud sahwi. Untuk semayang sunat lah. Sebab ini mengenai sembahyang sunat dalam perjalanan. Rasa dahulunya ada isu yang mengenai dengan ada siapa dah sembahyang fardu kat dalam kereta. Jadi waktu tu tak salah saya irsyad fatwa ke apa, ataupun bayan linnas, pejabat mufti wilayah persekutuan lah, dia huraikan secara tuntas, iaitu mengenai dengan sembahyang dalam perjalanan. Dibolehkan sembahyang sunat lah, tuan-tuan kena faham bukan sembahyang fardu. Tuan-tuan boleh baca sana, tengok Google lah, baca, tulis sembahyang sunat dalam perjalanan, tulis itu irsyad fatwa, dia akan keluar lah. Okey. Kemudian yang keduanya nak bincangkan mengenai dengan sebab sujud sahwi ni adalah meninggalkan sebahagian sunat ab'ad. Sebahagian sunat ab'ad. Tak kiralah tinggal sengaja ke tak sengaja, yang penting dia tak buat. Tak kiralah dia tak buat sebab sengaja, memang dia malas nak buat, ataupun dia tak buat sebab terlupa, maka disunatkan di sujud sahwi. Sebenarnya sujud sahwi tu makna terlupa sebenarnya, terlupa. Tapi sengaja pun termasuk dalam tu sekali. Walaupun asalnya untuk terlupa, tapi sengaja pun termasuk dalam tu. Sebab apa? Ulama kata kalaulah terlupa pun kena sujud sahwi, sengaja lagi kena sujud sahwi. Okey. Perkara pertama sunat ab'ad adalah tasyahud awal. Tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal dan selawat ke atas Nabi. Makna tasyahud awal apa? Tasyahud awal, tahiyat awal. Apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Sampai bila? Sampai mana? Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu makna tahiyat. Tahiyat awal ataupun tasyahud awal. At-tasyahudul awal ataupun at-tahiyyatul ula. Okey, tahiyat awal ataupun tahiyat awal, bahasa Melayu lah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil at-tahiyyatul ula. Kalau at-tasyahud awal. Kemudian duduk tahiyat awal pun dianggap sebagai sunat ab'ad. Tak buat sujud, baca tahiyat ketika berdiri, disunatkan sujud sahwi. Kemudian selawat ke atas Nabi pada tahiyat awal juga dianggap, dikira ia sebagai sunat ab'ad. At-tasyahud awal ataupun at-tahiyyatul ula, tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah, sampailah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai situ. Selepas daripada itu selawat kepada Nabi. Tuan-tuan tak baca tahiyat ke, tak baca, walaupun baca tahiyat tapi tak baca selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan tak baca itu, tetap disunatkan sujud sahwi juga. Sebab semua ni package, disunatkan tahiyat awal baca, disunatkan juga membaca selawat ke atas Nabi. Ke atas Nabi sahaja tau, keluarga Nabi tak disunatkan untuk tahiyat awal. Okey. Bahkan kalau baca, ada ulama kata batal, walaupun pendapat tersebut pendapat terpencil lah. Tapi ada pendapat yang kata batal. Kemudian perkara kedua sunat ab'ad adalah kunut. Baca apa? Baca doa kunut. Baca doa kunut tu apa? Baca doa kunut seperti mana yang kita baca, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sampai habis. Doa bacaan kunut itu adalah sunat ab'ad. Berdiri ketika membaca doa kunut itu juga sunat ab'ad. Tuan-tuan baca doa kunut duduk, maka disunatkan sujud sahwi. Selawat ke atas Nabi dan juga keluarga Nabi
dan juga sahabat Nabi dalam doa kunut juga dianggap sebagai sunat ab'ad. Sebab tu di akhir dia astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita akan selawat. Siapa tak selawat maka disunatkan sujud sahwi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alihi keluarga Nabi, wa sahbihi sahabat Nabi, semua itu adalah disunatkan ketika baca doa kunut. Dianggap sebagai sunat ab'ad. Okey. Kemudian yang ketiganya adalah selawat ke atas keluarga Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Pada tahiyat akhir tuan-tuan baca tahiyat dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai situ. Kemudian baca selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu wajib. Itu adalah wajib pada tahiyat akhir. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad adalah sunnah ab'ad. Tuan-tuan baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Maka disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad tuan-tuan tak baca. Kalau tuan-tuan baca tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, tak sah sembahyang. Sebab apa? Selawat kepada Nabi itu adalah wajib. Selawat kepada keluarga Nabi adalah sunat pada tahiyat akhir. Itu dia panggil sunat ab'ad, tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Itu yang sebab kedua sujud sahwi lah, iaitu apa dia? Sunat ab'ad, meninggalkan sunat ab'ad. Sebab sujud sahwi ada apa yang kita baru bincang? Dua. Yang pertama adalah buat sengaja batal, buat tak sengaja tak batal, tapi disunatkan sujud sahwi. Kemudian yang keduanya adalah meninggalkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang kita sebutkan tadi lah. Kemudian sebab yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Memindahkan rukun qauli kepada bukan tempatnya. Contoh, seseorang itu memindahkan bacaan Fatihah ataupun tahiyat akhir. Tahiyat akhir rukun qauli tau. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Itu rukun qauli. Siapa yang tukar tempat ataupun selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga keluarga Nabi, dia ubah tempat, maka disunatkan baginya sujud sahwi. Okey. Jadi pindahkan rukun qauli. Rukun qauli al-Fatihah ataupun tahiyat akhir ataupun selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi rukun qauli tu. Siapa yang tak buat selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir, tak sah sembahyang dia. Siapa yang pindahkan tiga tempat ni bukan pada tempat dia, maka disunatkan baginya sujud sahwi. Bahkan sekiranya ulang rukun qauli seperti Fatihah dan juga tasyahud, disunatkan baginya sujud sahwi di sisi Ibnu Hajar. Di sisi Ibnu Hajar lah. Dia kata kalau baca Fatihah sampai 2-3 kali baca Fatihah, sujud sahwi dia kata. Mengulang-ulang rukun qauli sekali je. Baca Fatihah sekali cukup lah. Dia baca 2 kali. Tahiyat baca sekali, dia baca 2 kali, mengulang rukun qauli, maka yasjudu lahu. Ibnu Hajar kata disunatkan bagi dia untuk sujud sahwi. Seperti mana dalam kitab Al-Imdad dan juga kitab Fatwa Ibnu Hajar. Okey. Dalam kitab Fatwa Ibnu Hajar. Okey. Fatihah tadi kadang mungkin dia termasuk saya kadang-kadang terlupa, mungkin dia tak baca Fatihah dengan tadi. Bagi tu baca 2 kali. Saya macam mana pernah dengar ni, kalau baca 2 kali batal. Mengulang rukun qauli memang ada pendapat lah kata batal. Ada, tapi pendapat yang terpencil lah. Cuma kita nak katakan seseorang yang masuk di sini dia baca dengan sengaja. Tapi kalau dia ragu-ragu, dia syak, itu tak termasuk dia baca dengan sengaja ulang-ulang. Dia ulang sebab apa? Contoh kita baca Al-Fatihah ulang, sebab apa ulang? Dia was-was. Was-was tu maknanya dia rasa macam tak betul baca tadi, ataupun dia rasa bacaan tadi ada silap, jadi dia ulang balik.
Begitu juga bila kita tak macam tak baca ni, kita ulang balik. Jadi ulang tu bila berlaku keraguan, makna kita dianggap belum baca. Dan nanti kita akan jumpa benda tu juga sekejap lagi insya-Allah. Cuma yang perlu kita tahu, memindahkan rukun qauli ini antara sebab yang ketiga disunatkan sujud sahwi. Okey? Sebab kadang-kadang kita pindah tahiyat. Contoh, pindah baca Fatihah. Contoh bangun sujud yang kedua, Allahu Akbar. Tangan ni dah genggam dah baca, tapi tak baca tahiyat, dia baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Ni tahiyat ni, bukan Fatihah. Jadi pada ketika itu dia disunatkan sujud sahwi. Kalau dia sembahyang seorang, kalau sembahyang jemaah tak perlu sujud sahwi sebab imam tanggung semua. Imam jadi garantor. Okey. Kemudian sama juga kalau tuan-tuan bangun baca tahiyat, baca Allahu Akbar, sepatut baca Fatihah ni, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Ni qiyam ni, bukan tahiyat. Maka pada ketika itu disunatkan sujud sahwi kalau sembahyang seorang lah. Apabila memindahkan takbiratul ihram ataupun salam, batal sembahyang lah. Takbiratul ihram kita tak boleh pindah-pindah. Takbiratul ihram sekali ya pada awal, salam pun sekali ya akhir. Kalau tuan-tuan beri salam banyak kali, batal. Tuan-tuan beri salam, baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba assalamualaikum, batal semayang. Sebab salam hanya sekali je. Sekali tu maknanya salam yang wajib lah, lepas semayang sekali. Tengah-tengah semayang tak ada beri salam. Sebab salam tu dianggap sebagai salam tahallul, salam yang menghalalkan perkara yang haram. Sebab kita semayang kan haram semua, cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh, semua tak boleh. Tapi bila kita beri salam, dipanggil salam tahallul, menghalalkan perkara yang haram tadi. Jadi sebab tu salam dia sekali je, lepas akhir semayang. Takbiratul ihram pun sekali je, Allahu Akbar, awal semayang. Tapi tuan-tuan nak rukuk, Allahu Akbar tapi niat Allahu Akbar, niat takbiratul ihram, maka tak sah lah, batal semayang tu. Selalunya benda ni memang tak ada orang buat pun, sekadar untuk bagi gambaran je lah. Okey. Kemudian disamakan hukum dengan rukun qauli ni surah. Apabila seseorang memindahkan surah pada bukan tempatnya, kunut, apabila dia pindahkan kunut dengan niat kunut, disunatkan bagi keduanya sujud sahwi. Makna disamakan dengan rukun qauli ni, perkara yang disamakan dengan surah. Ini kena lihat balik lah. Sebab apa, setahu saya adalah rukun qauli sahaja, rukun qauli sahaja. Tapi dia kata surah pun disunatkan sujud sahwi. Surah disunat, kalau pindah tempat setahu saya tak disunatkan sujud sahwi. Ini kena lihat balik, mungkin ada pendapat. Kemudian wa idza naqala dzikran ghayra surah wal qunut ila ghairi mahalli la yasjudu mutlaqan 'inda ramli wa yasjudu 'inda Ibnu Hajar. Jadi bila pindahkan zikir selain daripada surah dan juga qunut kepada bukan tempat dia, maka tak disunatkan sujud sahwi secara mutlak. Di sisi Imam Ramli pun sama, di sisi Ibnu Hajar dia kata kalau niat zikir yang dipindahkan, seperti mana dia baca subhana rabbiyal azim pada qiyam, tapi dia niat tu niat zikir rukuk, maka disunatkan sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Di sini dia kata untuk surah pun sama. Untuk surah, nanti saya semak baliklah mengenai dengan surah ni, adakah pendapat kuat ataupun tidak. Dan juga qunut kita pindahkan ke tempat yang lain, adakah disunatkan sujud sahwi? Okey, itu kita tengok balik nanti. Selain daripada surah dan juga qunut, itu tak disunatkan sujud sahwi. Selain daripada surah dan juga qunut, bacaan surah dan qunut. Apa yang tuan-tuan perlu ingat sekarang adalah pindah ke rukun qauli. Rukun qauli tu kena highlightkan lah, disunatkan sujud sahwi. Masuk rukun qauli selain daripada salam dan juga takbiratul ihram. Okey, kemudian perkara yang keempat disunatkan sujud sahwi adalah sebab yang keempat lah,
apa dia? Berlakunya rukun fi'ali berserta ada kebarangkalian tambahan. Ada kebarangkalian tambahan. Contohnya tuan-tuan, bila tuan-tuan sedang sembahyang, tuan-tuan ragu-ragu dah rukuk ke belum tadi? Dah rukuk ke belum? Maka wajib tuan-tuan rukuk sekali lagi. Kalau berlaku dah rukuk ke belum? Dah sujud ke belum? Maka wajib dia sujud sekali lagi, dia rukuk sekali lagi. Dan disunatkan sujud sahwi. Macam mana gambaran dia? Tuan-tuan sedang sembahyang zuhur seorang-seorang lah. Kita tak cerita jemaah, seorang-seorang sembahyang zuhur, tiba-tiba tuan-tuan sujud. Sujud tadi ni ada rukuk ke tak ada? Dia pun khayal. Dia tadi rasa macam baca Fatihah, tiba-tiba lepas baca Fatihah saya tengok dah sedar-sedar rukuk lah, sedar sujud dah. Dia pun tak pun ingat dia rukuk ke tak tadi. Dia tidak ingat. Bila jadi itu dipanggil syak ataupun ragu-ragu, was-was. Maka pada ketika itu dia terus bangun, berdiri tegak, rukuk sekali lagi. Dia kena buat satu perbuatan sebelum. Kalau dia ragu-ragu pada rukuk, dia bangun pada rukun sebelum, berdiri, rukuk. Sebab apa kena berdiri lo? Sebab perbuatan untuk rukuk itu juga diambil kira, perbuatan turun tu. Sebab tu kena buat satu rukun sebelum. Kalau tuan-tuan ragu-ragu pada sujud, tuan-tuan dah duduk antara dua sujud, tiba-tiba tuan-tuan tadi tu sujud ke tak tadi, lupa tak? Kadang-kadang berlaku sujud ke tak tadi, sedang duduk antara dua sujud. Apa tuan-tuan perlu buat? Sujud sekali lagi. Sujud sekali lagi. Okey. Dan disunatkan sujud sahwi lepas habis sebelum beri salam nanti. Itu bila tuan-tuan ragu-ragu. Tapi kalau tuan-tuan yakin memang kena buat lah. Yakin memang kena buat. Dan yakin juga disunatkan sujud sahwi sebab berlaku penambahan. Sebab apa saya kata disunatkan sujud sahwi? Kerana berlaku penambahan rukun. Tuan-tuan ketika sujud, tuan-tuan was-was, tadi rukuk ke tak? Andai katalah tuan-tuan dah rukuk tadi, tuan-tuan dah i'tidal, kemudian itu semua adalah perkara rukun tambahan yang tuan-tuan dah buat. Sebenarnya tuan-tuan dah buat dah rukuk tadi tau, tapi disebabkan ragu-ragu, was-was, jadi kena buat sekali lagi. Berdiri, buat sekali lagi. Dan walaupun sebenarnya tuan-tuan dah buat, cuma sebab tak ingat dah buat ke belum, maka dianggap benda tu tak buat. Jadi kalau andai kata tuan-tuan buat pun, maka itulah dianggap sebagai ada kebarangkalian menambah rukun. Sebab rukuk dan juga i'tidal yang tuan-tuan dah buat tadi, tapi tuan-tuan tak ingat. Bila tak ingat, dianggap sebagai tak buat. Boleh Dan di akhir sembahyang sujud sahwi, kalau tuan-tuan tidak rukuk, itu memanglah wajib untuk tuan-tuan. Itu lebih-lebih lagi wajib lah. Tuan-tuan dah sujud dan memang tak buat rukuk tadi, memang yakin, memang kena bangun balik lah. Sama masalah dengan was-was ataupun dengan ragu-ragu tadi. Dan disunatkan sujud sahwi lah di akhir solat. Sujud sahwi tu sunat jadi kalau tuan-tuan tak ingat, tak perlu sujud sahwi pun tak apa. Kemudian masalah dalam sujud sahwi ni, ada ragu-ragu juga ketika mana berlaku bilangan rakaat. Bila berlaku bilangan rakaat, apa yang tuan-tuan perlu tahu? Ambil yang paling sikit. Kalau sembahyang zuhur 3 ke 4 rakaat, tuan-tuan ambil yang paling sikit 3. Kalau sembahyang maghrib tadi, ni 2 ke 3, ambil paling sikit 2 rakaat. Sebab apa ambil paling sikit? Sikit tu tuan-tuan yakin buat. Yang kalau yang banyak, maghrib 2 ke 3, 2 tu pasti buat, 3 tak pasti lagi buat ke tak buat, kemungkinan buat, kemungkinan tak. Jadi ambil yang pasti. Okey. Kemudian bila tuan-tuan sembahyang, tuan-tuan sembahyang, bila sembahyang ni kita tahulah ada berlaku ragu-ragu. Bila berlaku ragu-ragu, hilang ragu-ragu tu bila? Contoh tuan-tuan tadi sedang sujud rakaat yang ketiga atau keempat sembahyang zuhur. Tuan-tuan dah jadi bengong dah, sama ada ini sembahyang zuhur ni 3 ke 4 rakaat. Ambil paling sikit 3 lah. Ambil paling sikit 3.
Tapi belum bangun lagi, baru nak bangun berdiri rakaat keempat, belum bangun lagi, tiba-tiba tadi aku teringat tadi, memang betul ni rakaat yang keempat. Jadi terus duduk tahiyat akhir, tak perlu sujud sahwi. Tak perlu sujud sahwi. Tapi bila mana tuan-tuan dah bangun separuh dah, tak bangun lagi untuk sampai atas, dah separuh dah bangun, dah hampir dah nak berdiri dah. Jadi pada ketika itu tuan-tuan yakin, ini sebenarnya rakaat yang kelima Zuhur. Sebenarnya tadi tu 4, wajib turun. Wajib turun. Kalau tuan-tuan tengah semayang tadi 3 ke 4 Zuhur, tiba-tiba tuan-tuan bangun juga, bangun-bangun, betul lah ini rakaat keempat, bukan rakaat yang kelima, ini rakaat yang keempat yang aku bangun ni. Maknanya betul lah ini rakaat keempat. Tetap sujud sahwi. Sebab apa sujud sahwi tetap disunatkan? Kerana keraguan itu berlaku selepas tuan-tuan dah bangun daripada sujud, dah berada pada hilangnya ragu-ragu ataupun was-was tadi pada ketika tuan-tuan dah buat perbuatan yang tuan-tuan ragu-ragu. Boleh faham? Kalau tak buat lagi, maka tak disunatkan sujud sahwi. Saya bagi contoh sekali lagi ya. Tuan-tuan sujud yang terakhir lah, kita kata sujud yang terakhir semayang, tiba-tiba tuan-tuan ragu-ragu, ini semayang maghrib ni rakaat kedua ke ketiga, tiba-tiba tuan-tuan yakin betul ini rakaat ketiga ni, terus duduk tahiyat, bangun Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, beri salam. Ketika semayang maghrib sujud yang terakhir, tuan-tuan ragu-ragu, ni rakaat kedua ketiga, tak pasti. Tuan-tuan pun sebab tak pasti, ambil paling sikit, dia anggap 2, tuan-tuan anggap itu adalah rakaat kedua. Bangun naik 3 rakaat, tiba-tiba naik yang rakaat yang ketiga, benar ini adalah rakaat yang ketiga. Maka bila dah benar itu rakaat ketiga, tuan-tuan dah bangun dah pun daripada sujud tadi, dah bangun, maka tetap disunatkan sujud sahwi juga. Okey, itu untuk sekiranya berlaku ragu-ragu semayang maghrib lah. Semayang Zuhur pun sama, cuma maghrib ni tak sesuai lah, sebab dia ada tahiyat awal. Dia ada tahiyat awal rakaat kedua tu, dan selalu berlaku Zuhur ataupun Asar lah, yang 4 rakaat. Ataupun apa-apa yang keraguan yang tuan-tuan ada hilang sebelum buat benda tu, tak disunatkan sujud sahwi. Kalau dah buat kemudian ternyata benda tu betul, maka tetap disunatkan sujud sahwi. Kemudian dalam sembahyang ni kadang-kadang kita tahu ada berlaku ragu-ragu, ambil yang paling sedikit, dan di akhir sembahyang sujud sahwi. Melainkan apabila kita menjadi makmum. Kita jadi makmum, kita ada tertib, kita kena ikut imam. Jadi bila tuan-tuan ada ragu-ragu dalam sembahyang, tuan-tuan tadi imam rukuk aku baca Fatihah, imam sujud pun aku baca Fatihah, belum habis lagi sebab lambat. Kemudian aku sujud ni aku tak pasti rukuk ke tak tadi. Jadi pada ketika itu tuan-tuan ikut saja imam. Apa imam buat ikut. Lepas imam beri salam, tambah 1 rakaat. Itu je. Sembahyang tetap sah, tak perlu batalkan sembahyang pun. Tak perlu batal sembahyang. Kalaulah imam sujud, kita sujud sekali, rukuk tak buat, apa pun tak buat, terlupa, tak apa, lepas imam, jangan batalkan sembahyang, terus macam biasa. Lepas imam beri salam, tambah 1 rakaat. Cuma masalah sekiranya makmum, illa idza khalafahul ma'mumun, melainkan untuk imam ni ada sedikit masalah. Kalau dia ragu-ragu ni rakaat ketiga rakaat keempat ketiga ke keempat sembahyang Zuhur, maka dia kena lihatlah orang belakang dia, sama ada makmum tegur dengan perkataan sampai kepada jumlah mutawatir ataupun dengan perbuatan makmum sampai kepada jumlah mutawatir, maka pada ketika itu imam kena ikut makmum. Di sisi Ibnu Hajar lah, kena ikut makmum. Jumlah mutawatir ni, mutawatir dalam solat dia lain sikit lah daripada mutawatir dalam hadis. Kalau ditanyakan mutawatir ni apa maksud dia dalam usul hadis, usul fiqh ataupun dalam hadis, mutawatir ni perkara yang mana mustahil satu generasi nak berlaku pendustaan, sebab terlampau umum. Kalau tuan-tuan tak pernah pergi Mekah pun,
Tuan-tuan tak pernah pergi Mekah, tapi tuan-tuan percaya tak di Mekah ada Kaabah? Mesti percaya. Sebab apa? Dalam TV pun tunjuk, oh dah berjuta orang pergi Mekah, memang dekat Mekah ada Kaabah. Jadi boleh tak kita nak kata ada orang yang tak percaya, ada satu kelompok tak percaya di Mekah ada Kaabah? Itu perkara mustahil. Orang tak akan percayanya. Orang tak akan percaya. Itu dipanggil mutawatir. Sebab itu Quran ni adalah mutawatir semenjak zaman Nabi sampai sekarang. Tak ada orang kata Quran ni sebenarnya benda ni benda kuno. Zaman dulu ni, zaman sekarang dah 2020 dah tak boleh pakai. Tak ada orang kata tu. Semua orang akan terima Quran seperti mana Nabi. Orang kata ini baris salah ni Quran ni, dari segi nahu, grammar dia salah ni. Tak ada orang kata. Kalau dia kata grammar Quran salah, mana dia belajar tak habis lagi. Sebab apa? Sebab daripada zaman Nabi, zaman sahabat, mereka ambil Quran memang tak akan silap baris. Sebab yang hafal Quran zaman sahabat bukan 10 orang, bukan 20 orang, beratus orang. Kemudian lepas zaman sahabat, zaman tabi'in, berapa ratus orang hafal Quran. Sampailah zaman selepas tu, sampai zaman sekarang, berapa ribu orang hafal Quran. Siap masuk pertandingan Quran untuk dapat sagu hati. Kemudian setiap negeri ada, kebanyakan negeri ada buat pula untuk kita panggil apa ni, untuk kita, adalah dia sebagai term lain. Ada negeri Selangor dipanggil sebagai duit isbat hafazan. Di negeri Kuala Lumpur dipanggil sebagai galakan hafazan Quran. Tapi semua tu nak bagi sagu hati untuk orang hafal Quran je lah. Tapi sebenarnya hafal Quran tu bagus, tapi mengetahui isi kandungan Quran tu yang paling penting. Hafal bagi tak tahu apa. Sedangkan Quran tu banyak pengisian adalah kita boleh ambil. Okey. Kemudian kalau berlaku begitu dalam jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir ni maknanya 100 orang, 200 orang, tapi kalau kata setakat 10 orang, 15 orang, 20 orang pun dah kira banyak. Kalau imam naik rakaat yang ke 5 sembahyang Zuhur, imam tak tahu ni 3 ke 4 rakaat, dia pun naik, dia anggaplah benda tu 4. Makmum dekat nak 10 orang tegur subhanallah, subhanallah, dengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak orang tegur subhanallah. Jadi maksudnya salah siapa? Salah dia lah, imam lah. Sebab ramai sangat tegur, dekat 10 orang tegur, maknanya salah imam. Jadi imam kena akui, kena ikut makmum. Kalau 2 orang tegur, tak apalah. Mungkin kalau imam rasa makmum betul, dia turun balik. Kalau dia rasa dia yakin dia betul, dia bukan rasa, dia yakin dia betul, imam, dia teruskan. Ataupun perbuatan makmum. So, imam naik rakaat yang ke, dia sangka rakaat keempat, tapi makmum tengok dah separuh saf semua nak naik rakaat yang semua tak naik, semua duduk tahiyat. Dia tengok sikit belakang, tapi tak perlu dia kalih belakang tengok. Dia tengok hujung mata cukup lah. Dia tengok hujung mata, kita boleh nampak makmum. Ramai yang bangun ni. Saf pertama pun separuh, saf kedua lagi pun. Ramai yang tak bangun rakaat berikutnya, ramai duduk tahiyat. Itu menunjukkan imam tu salah. Okey. Imam tu kena akur lah, makna dia yang salah. Kemudian ada apa-apa soalan lagi? Kalau imam dia tinggal tapi dia tak buat sujud sahwi, makmum juga Sujud sunat. Dia sunat sujud sahwi kan? Kalau tak buat pun tak apa kan? Kalau tak buat pun tak apa. Dia, masalah kita dah bincang dulu dalam siri kedua sujud sahwi. Imam tak buat sujud sahwi. Imam tak buat kunut dan dia tak buat sujud sahwi. Dua-dua dia tak buat. Kunut pun tak buat, sujud sahwi pun imam tak buat, maka disunatkan makmum buat. Tapi kalau imam buat, makmum tak buat. Imam buat, makmum tak buat, maka makmum tak disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Sebab apa makmum tak disunatkan sujud sahwi? Sebab imam akan tanggung semua. Kesalahan makmum imam akan tanggung. Kesalahan makmum. Sebab doa kunut ni, makmum tidak baca apa-apa, kenapa dia berdiri tegak je. Berdiri tegak je.
Imam baca Allahumma hdina fi man hadait, dia tengok. Dengar ya. Dengar ya. Dia tak buat apa-apa pun. Dia tak batal sembahyang dia. Tapi kalau dia tak ikut imam, itu mungkin panjang sikit cerita dah. Kalau dia tak ikut imam, tapi dia ikut imam, cuma dia tak angkat tangan macam doa kunut, dia diam je. Tetap tidak batal dan tak disunatkan sujud sahwi. Apa yang kesalahan makmum yang disunatkan sujud sahwi, makmum tak disunatkan buat, imam pun tak buat. Sebab makmumnya salah, bahkan imam menjamin kesalahan makmum. Okey. Kemudian kesimpulan soalan tadi apa? Imam buat beberapa sebab yang menyebabkan sujud sahwi, makmum tahu. Imam tak buat sujud sahwi, maka makmum disunatkan buat sujud sahwi. Kemudian apabila imam terlupa tahiyat awal, kemudian makmum pun apa yang dia perlu buat? Di sini kalau imam tertinggal tahiyat awal, kemudian dia duduk balik, adakah disunatkan sujud sahwi ataupun tidak? Okey, kita tengok masalah pertama. Seseorang dia sembahyang, dia terlupa tahiyat awal, dia dah berdiri tegak rakaat ketiga dah. Dia tertinggal tahiyat awal. Kemudian kana lil qiyam aqra minhu lirruku' fala yajuz lahu ruju'. Wa tabtulu salatu idza raja'a illa idza kana nasiyan aw jahilan bit tahrim. Dia kalau dia dah bangun dah hampir sangat dengan berdiri dah, maka tak boleh dia duduk balik. Begitu juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sembahyang, imam tak buat tahiyat awal, jadi kita ada dua pilihan nak ikut imam boleh, nak niat mufaraqah boleh. Nak niat mufaraqah makna keluar daripada ikut imam, kita buat seorang-seorang tahiyat awal, kemudian terus kita habiskan sembahyang seorang-seorang, kita tak ada terikat dengan imam. Pilihan yang kedua, kita ikut je imam tinggal tak buat tahiyat awal, kita tak buat tahiyat awal. Cuma masalahnya imam dah tak buat tahiyat awal, dah naik rakaat ketiga dah, berdiri, tiba-tiba dia duduk balik. Bila duduk tu jadi problem besar. Bila duduk tu batal sembahyang. Bukan kata imam yang batal, makmum kalau ikut imam juga batal sembahyang dia. Sebab apa? Imam melakukan perkara yang jelas membatalkan solat, maka makmum kalau ikut imam juga membatalkan solat. Okey. Cuma di sana ada satu lagi cara yang kita panggil solving problem lah. Memang dari segi zahir mana-mana kitab fiqh memang kata batal. Cuma ada satu kitab fiqh ni, kitab Majmu' kitab Imam Nawawi, dia ada bagi satu penyelesaian yang lain. Mana-mana kitab fiqh kata batal. Sebab apa? Jelas salah. Bila mana imam dah buat perkara yang fardu, rakaat ketiga, qiyam tu fardu, tiba-tiba nak berpatah balik kepada benda yang sunat, maka hukumnya memang batal sembahyang. Bila imam batal, makmum yang ikut imam juga akan batal bila dia ikut imam. Kalau tak ikut imam, niat mufaraqah tak apa. Cara penyelesaian dia, Imam Nawawi kata apa? Dia kata kita ihtimalkan, kita meletakkan kebarangkalian imam tu terlupa. Kalau imam terlupa, dia tak batal sembahyang. Contohnya imam dia bangun rakaat yang ketiga tak buat tahiyat awal, dah bangun berdiri tegak dah, tiba-tiba duduk balik. Bila duduk balik sembahyang batal. Tapi makmum ni bersangka baik dengan imam. Dia kata imam ni aku ikut je lah, kemungkinan imam ni terlupa kot. Bila kita letakkan imam tadi terlupa, sembahyang imam tak batal, makmum yang ikut pun tak batal juga. Itu cara penyelesaian dia lah. Okey. Tapi kalau ada orang kata batal, tak apa, memang kita akui memang batal. Tapi cara untuk ambil jalan tengah, itu cara dia. Kemudian kita lihat lagi apabila makmum bangun berdiri, walam yutabi' imamahu fit tasyahhud awal, dia tak mengikut imamnya pada tahiyat awal, apa hukum dia? Tuan-tuan lihat
makmum, dia bangun terus, dia tak ikut imam tahiyat awal. Tadi masalah imam yang tak buat tahiyat awal, makmum yang pergi bangun. Sekarang ni imam buat, makmum tak nak buat. Imam dah ikut sunnah dah, sunat buat tahiyat awal, makmum tak nak buat. Di sini ada dua masalah tau. Dua masalah. Pertama sekali, bila mana makmum itu dia berdiri dalam keadaan terlupa, dia tak teringat. Imam pun satu, dia takbir panjang sangat, Allahu Akbar. Jadi makmum pun Allahu Akbar, qiyam, berdiri. Tapi bila mana nak bangun ke rakaat yang berikutnya, imam pendek sangat, Allahu Akbar. Jadi pendek sangat pula. Tapi bila mana imam nak duduk tahiyat akhir, imam nak duduk tahiyat awal, imam Allahu Akbar, makmum yang kat belakang dia ingatkan bangun rakaat berikutnya, dia bangun berdiri. Imam duduk tahiyat awal. Jadi pada ketika itu wajib kepada makmum untuk duduk tahiyat awal dan ikut imam. Sebab apa? Bangun dia tidak dikira, sebab dia terlupa. Okey. Situasi yang kedua, dia memang berdiri sengaja. Imam, dia tahu imam tahiyat awal dia tak nak buat, memang sengaja dia nak berdiri tegak. Maka apa hukum je? Hukum je adalah haram tapi tak batal sembahyang tau. Haram tapi tak batal sembahyang. Bahkan dia ada dua pilihan lagi diberi kepada makmum tadi. Apa dia? Sama dia nak tunggu imam ketika berdiri, dia tunggu imam berdiri. Imam baca tahiyat awal, semua duduk tahiyat awal, dia seorang yang berdiri tunggu imam. Boleh, sembahyang tidak batal, tak batal. Ataupun pilihan yang kedua, makmum, dia dah berdiri dah, dia boleh duduk balik ikut tahiyat awal bersama imam. Jadi di sini ada dua poin yang penting. Apa dia? Imam buat tahiyat awal, makmum tak buat. Dia sengaja berdiri tegak. Bila sengaja berdiri tegak, maka ada dua pilihan kepada makmum, sama ada dia nak duduk bersama dengan imam tahiyat awal, ataupun dia nak stay berdiri tegak, tak nak duduk lagi. Mungkin punggung dia bisul, dia kata aku malas nak duduk lah, alang-alang tu memang sengaja aku berdiri. Okey. Tapi kalau dia terlupa, imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, dia seorang je bangun, dia bukan sengaja, terlupa. Jadi dia tengok semua duduk, maka pada ketika tu wajib dia duduk, sebab dia bangun tu terlupa, bukan sengaja. Itu perbezaan je lah. Kemudian hukum doa kunut tadi, yang kita ada bincang tadi, doa kunut kan, sama hukum seperti tahiyat awal juga. Kalau seseorang itu kunut, dia kunut dan dia kembali balik untuk berkunut selepas mana dah letak dahi dah dekat sejadah, dah sujud dah, dan juga letak anggota-anggota yang lain dah sujud, letak tangan semua dah, maka dia batal sembahyang lah, samalah. Sama. Tuan-tuan nampak apa dia? Seseorang yang mana seseorang yang sedang sembahyang subuh, dia sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dahi dah cecah dah sejadah, tangan pun dah cukup lengkap semua dah, lutut semua dah sentuh lah, tiba-tiba tak baca doa kunut, dia bangun balik baca, maka hukumnya batal. Sebab apa batal? Dia punya kaedah dia satu je yang tuan-tuan perlu tahu. Setiap perkara yang tuan-tuan buat adalah rukun, maka kembali kepada perkara yang sunat, maka hukumnya batal. Sama macam tahiyat tadilah. Tahiyat berdiri qiyam tu fardu wajib, maka kembali tahiyat awal tu sunat, maka setiap perkara yang fardu tuan-tuan dah buat, kembali kepada sunat, maka batal. Begitulah juga pada ketika mana doa kunut, tuan-tuan dah sujud tu kan wajib, berpatah balik untuk melakukan perkara yang sunat, maka tuan-tuan punya sembahyang batal. Sebab apa? Sebab telah kembali melakukan perkara yang sunat selepas tuan-tuan dah melakukan perkara fardu. Ini bagi sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang makmum berjemaah, kalau imam buat macam ni,
maka tuan-tuan jadi makmum, tuan-tuan jangan batalkan sembahyang, jangan mufaraqah, tak apalah. Kita bersangka baik dengan imam, kemungkinan imam lupa. Bila imam lupa, kita tak perlu niat mufaraqah, kita ikut je imam. Okey. Itu mengenai dengan doa kunut lah. Tapi tuan-tuan kena faham juga mengenai dengan tuan-tuan dah buat benda fardu kembali kepada benda sunat. Ini dari sudut perbuatan. Perkataan tak ada tau, perkataan. Contohnya tuan-tuan dah baca Al-Fatihah, itu wajib. Tak baca doa iftitah, tuan-tuan patah balik baca doa iftitah, itu tak membatalkan solat. Tak batal sebab dia rukun qauli, dia qauli mengenai dengan perkataan. Maksud saya dalam perbincangan ni, tahiyat awal ataupun doa kunut ini dalam bentuk perbuatan. Jelas bentuk perbuatan, duduk tahiyat tu kan perbuatan. Doa kunut tu kan perbuatan, angkat tangan, baca. Tapi dalam masalah dah baca Fatihah, baca baru separuh Fatihah, teringat tak baca doa kunut, patah balik baca doa kunut, Allahu Akbar kabira. Sembahyang tak batal walaupun tuan-tuan buat benda fardu tapi berpatah balik benda sunat. Sebab benda sunat tu berbentuk qaul, perkataan. Ya. Apa dia? Doa iftitah. Ya. Apa dia? Oh, silap tadi. Bila tuan-tuan dah baca Al-Fatihah, dah baca separuh ataupun 1-2 ayat dah baca surah Fatihah, tiba-tiba teringat tak baca doa iftitah, patah balik baca doa iftitah, maka tak membatalkan solat. Sebab tadi ustaz kata batal, baca buat benda fardu, patah balik buat benda sunat. Doa iftitah sunat, Fatihah fardu. Itu perkataan, dia bukan fi'li, bukan perbuatan, maka itu tak membatalkan solat. Okey. Ada apa lagi? Ustaz, ya. jadi Ustaz kata imam boleh turi pandang makmum, nak tengok makmum kan belakang tu dia duduk tepi kiri. Nak tengok pandangan tu, adakah boleh tepi terus atau tak? Dia selalunya imam mestilah segan, takkan dia nak tengok belakang itu, segan lah imam. Jadi imam dia selalu kita sembahyang macam tu lah. Kita sembahyang, kita akan tengok orang sebelah. Contoh kita sembahyang tengok kita tengok orang sebelah ni tak pakai mask sembahyang ni. Jadi kita takkan tengok dia macam tu, kita akan tengok hujung mata je. Begitu juga dalam kita jadi imam. Kita jadi imam, kita tak akan tengok makmum macam ni. Walaupun tu taklah membatalkan sembahyang, tapi hukum makruh je. Tapi dia agak pelik lah. Dia tak batal sembahyang. Sebab tuan-tuan nak tengok atas pun boleh kalau sembahyang. Bukan tengok atas maksudnya angkat kepala tengok atas, boleh. Makruh lah, dia makruh. Dia boleh tak membatal sembahyang, makruh. Sebab dia dianggap pergerakan besar. Tapi jangan 3 kali berturut-turut. Tuan-tuan tengok belah kanan, tengok belah kiri, kemudian patah balik, tak apa. Tapi tuan-tuan pergi belah kanan, pergi belah kiri, pergi belah kanan sekali lagi, batal sembahyang. Sebab dia dianggap 3 kali. Sebab kepala ni dianggap anggota besar. Lepas ni insya-Allah, lepas sujud sahwi ni kita akan masuklah perkara yang membatalkan solat. Dia ada hubung kait rapat lah. Perkara membatalkan solat 3 kali berturut-turut tu batal sembahyang. Berturut-turut yang besar lah. Macam kepala kan anggota yang besar, kepala. Dia kalau mata ni anggota kecil. Kalau tuan-tuan nak berkelip-kelip mata sampai 100 kali pun tak apa. Macam hidung, anggota kecil, hidung nak bergerak macam mana pun tak apa. Ataupun telinga tuan-tuan nak bergerak, kening nak bergerak ke atas bawah pun tak apa. Sebab dia anggota kecil. Mulut, bibir nak bergerak macam mana pun tak apa. Cuma kepala ni anggota besar, jadi tak boleh bergerak lebih daripada 3 kali lah. Kalau tuan-tuan nak tengok macam tu, tengok makmum, boleh je tengok. Tapi selalunya imam segan lah, dia akan tengok hujung-hujung mata je. Okey Yang terakhir, last sekali yang terakhir, untuk tutup tirai lah sujud sahwi kita, iaitu bila makmum ini disunatkan untuk sujud sahwi untuk diri dia. Dia ada beberapa situasi kita lihat. Setiap perkara yang terlupa, lam yakun fi halatil iqtida fa yusannu lahu sujud sahwi. Maksudnya setiap orang yang semayang seorang, bila berlaku perkara-perkara sebab-sebab yang dituntut sujud sahwi, maka disunatkan dia sujud sahwi. Okey. Bila dia semayang seorang, ataupun dia semayang jemaah tapi imam dah beri salam dah habis dah, dia masbuk, kesilapan dia berlaku selepas imam beri salam.
yang menuntut dia untuk sujud sahwi, maka disunatkan dia sujud sahwi. Sebab dia tak ada hubungan dengan imam lagi. Kalau ada hubungan dengan imam, maka imam akan tanggung. Bila mana dia sembahyang seorang, wa fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi, kemudian dia telah melakukan satu perbuatan sebab yang menyebabkan sujud sahwi, kemudian dia masuk pula diri di dalam jemaah, maka di sini disunatkan di akhir solatnya untuk sujud sahwi. Benda ni dari segi hukumnya ada, dari segi hukumnya ada, tapi orang tak buat. Sebab kalau buat dengan tak buat, tak dapat pahala jemaah pun, tak dapat pahala jemaah. Apa maksud dia? Tuan-tuan sembahyang seorang dulu, lepas ketika sembahyang seorang, rakaat pertama tuan-tuan sembahyang seorang, masuk rakaat kedua baru tuan-tuan niat jemaah makmum ikut imam. Benda tu boleh. Mana kita duduk berdiri dalam saf, rakaat sembahyang rakaat pertama tuan-tuan sembahyang sendiri, tak memang tak ikut imam, bacalah Al-Fatihah surah, kemudian tuan-tuan rukuk, tak ada ikut imam, imam tak rukuk lagi, tuan-tuan dah rukuk semua dah sujud, imam tak sujud, tuan-tuan dah sujud dululah semua dah. Bangun rakaat yang kedua baru niat ikut imam. Boleh, tengah-tengah sembahyang niat ikut imam, boleh. Tapi perkara tersebut makruh, dan orang kita memang tak buat. Sebab apa? Tuan-tuan niat jemaah tu sah, tapi tak dapat pun pahala jemaah, sebab niat jemaah tu di tengah-tengah. Okey. Jadi dekat sini kita nak bagi tahunya, rakaat pertama yang dia buat tadi ada berlaku kesilapan, kesalahan. Dia sembahyang seorang, berlaku kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi. Tiba-tiba rakaat kedua dia ikut imam, terus sampai habis lah, ikut imam sampai habis lah. Bila sampai habis, adakah disunatkan sujud sahwi? Memang disunatkan. Sebab apa? Kesilapan dia berlaku seorang, bukan sebab ikut imam. Okey. Sama juga orang yang masbuk. Ini situasi lain, orang masbuk. Bila imam beri salam, maka makmum tadi bangun untuk sempurnakan rakaat-rakaat yang berbaki yang dia tertinggal bersama imam. Dan pada ketika itu dia buat satu perkara yang menyebabkan sujud sahwi, maka tetap disunatkan sujud sahwi juga sama. Situasi yang terakhir iaitu orang yang masbuk. Orang yang masbuk disunatkan di sujud sahwi apabila imam dia sujud sahwi. Hukumnya wajib. Wa yasjudu li sahwi, dan juga disunatkan sujud sahwi di akhir solat dia. 2 kali sujud sahwi makmum. 2 kali sujud sahwi. Mana ini kita dah bincang lah pada beberapa minggu yang lalu, iaitu imam sujud sahwi, makmum ikut, hukumnya wajib lah, ikut imam. Kemudian lepas daripada tu imam beri salam, dia bangun lah, sebab dia masbuk, dia tambahlah rakaatnya, dia tertinggal satu rakaat, kedua rakaat. Lepas tu makmum yang masbuk tadi, sebelum dia beri salam, disunatkan dia sujud sahwi sekali lagi. Mana 2 kali sujud sahwi dia. Okey. Adapun makmum yang mengikut imamnya selepas sujud sahwi, maka tak perlu makmum yang masbuk tadi untuk sujud sahwi pada di akhir solatnya, kerana dia tak ada kena-mengena pun dengan semayang tadi. Faham tak maksudnya? Makmum yang mengikut imam ni, imam dah selesai sujud sahwi dah, imam sujud sahwi, imam bangun duduk tahiyat akhir, dia pun Allahu Akbar duduk tahiyat akhir, imam beri salam. Jadi dia tak boleh sujud sahwi. Sebab apa? Dia masuk tu ketika orang dah habis sujud sahwi, bukan ketika semayang, dah habis sujud sahwi dah. Okey, itu situasi dah. Cukup sekadar itulah untuk pengajian kita sujud sahwi. InsyaAllah kita akan masuk bab yang lain lah. Saya tengok dulu, insyaAllah dalam bab perkara membatalkan solat ke apa, kita tengok pada minggu-minggu yang akan datang lah. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa, tak ada apa, cukup sekadar ni dulu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita lah. Kemudian lepas sembahyang isyak kita buat sembahyang hajat lah sikit untuk mangsa-mangsa banjir semua. Semoga Allah Ta'ala bagi kesabaran, memberi kesabaran lah kepada mangsa-mangsa banjir, memberi keselamatan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.